Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Cybernetic. Tanpa kita membuang masa, kita mempersilakan kita punya moderator, iaitu Sir Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak DSA, College Teknologi Antarabangsa Cybernetic, di atas penganjuran program ini yang dinamakan sebagai Sembang Santai. Dan saya perkenalkan diri saya Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Saleh, atau orang famous panggil saya Sir Hafiz Saleh. Kalau boleh search di mana-mana Hafiz Saleh itulah saya. So saya daripada background perhotelan. Jadi di College KTAC ni saya mengajar bagi subjek diploma pengurusan hotel dan catering lah. Kalau siapa-siapa yang minat masak, siapa-siapa yang minat nak berkomunikasi dengan guest ke, dengan sesiapa ke, boleh datang jumpa saya. Saya ajar macam mana untuk you jadi hotelier yang berjaya. Saya tak berkeseorangan petengah hari ni. Saya tak bersama dengan Cik Man sahaja, tapi saya juga bersama dengan bos saya. Bos dalam department saya yang kita gelarkan dia sebagai Cik Ehsan. Assalamualaikum Cik Ehsan. Terima kasih. Sehat Cik Ehsan Cik Ehsan sehat? Alhamdulillah sehat Cik Ehsan, kita berbalik kepada kita punya topik ni, cabaran PDP. Sebelum ni saya ada buat war-war tau kepada saya punya kawan-kawan, saya punya haters, saya punya likers, followers. Diorang tanya, Sir, apa tu PDP? So saya cakap lah, PDP tu pun apa? Mungkin Cik Ehsan boleh terangkan dululah PDP tu apa sebelum kita masuk kepada cabaran PDP ni. Ya, terima kasih Cik Hafiz. Sir Hafiz kan? Ya, Sir Hafiz. Dan Cik Man. Cik Man ni dia man tu bacaan dia ada N2 Jadi dia kena sabdu man, panjang sikit kalau sikit. Hafiz pun ada Z2 tu. Double Z. So Hafiz panjang kan? Panjang sikit. Okey, saya Ihsan Lim. Jadi saya merupakan ketua akademik di College Teknologi Antarabangsa Cybernetic. Jadi sebelum tu saya nak clearkan dulu segi nama. Bila sebut akademik, kita ada dua bahagian. Pertama, akademik dari segi pensyarah, pengajaran, pembelajaran, makmal dan sebagainya. Satu lagi ialah hal ehwal akademik. Kan? Yang tu kita panggil akademik affairs. Bahagian kita ambil transkrip, daftar subjek, ambil kad materi, itu akademik affairs. Jadi akademik ni saya masukkan adalah akademik dari segi pengurus pensyarah. Okey, jadi terus kepada pembuka bicara PDP. PDP. Okey. PDP ialah pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran jadi apa saja proses pengajaran dan pembelajaran ialah kita panggil PDP. Cuma menarik sini ialah ada mana dulu? Pengajaran dulu ke pembelajaran dulu? Jadi sebenarnya mana-mana pun boleh. Dalam bahasa rasminya adalah pengajaran dan pembelajaran. Tapi pada hari ini kadang-kadang kita belajar dulu, barulah pensyarah mengajar. Jadi jangan kata salah pula kan. Okey, mana? Bukan salah tu Jadi hari ini pun kita ada terbalik, panggil flipper sebagainya. Jadi mana kadang-kadang tu pelajar tu belajar dulu. Pembelajaran, lepas tu barulah pengajaran. Pun okey juga. Anda kuliah okeylah ke? Okey Cik San, sebenarnya PDP ni pelajar-pelajar sekarang dah tahulah pembelajaran dan pengajaran kan. So daripada PDP konvensional ataupun kita mudah fahamnya tradisional lah, menghadap buku, pensyarah tulis kat whiteboard dan mengajar macam tu. Sekarang ni kita ada cabaran baru 2020 yang dikatakan sebagai kita negara maju ni, dan kita tengah bergerak ke negara maju ni. So sekarang kita beralih kepada pembelajaran secara online ataupun alam maya, PDP secara atas talian. So bagi Cik Ehsan sebagai ketua dalam bidang akademik, Cik Ehsan rasa PDP secara atas talian ni apa cabaran-cabaran yang dihadapi dia dari sudut ataupun dari konteks bahagian akademik tu sendiri. Okey, jadi ini tajuk ni kita bincangkan bersama. Jadi maksudnya ialah daripada PDP kita secara konvensional ataupun kita panggil face to face. Face to face. Dan sekarang ni kita pergi ke online kan. Dan sebenarnya kita ada satu lagi, online pun kita boleh bezakan antara online dengan live.
kan, tapi kita pergi online lah macam hari ni kita live semua yang menonton kita sekarang live. That's why anda boleh komen dalam ruangan komen, boleh berinteraksi. Ni satu lagi kita ada, bila kita dah habis live ni kita akan rekod dan kita akan juga pancarkan dalam FB ini kekal kan, kemudian dalam mungkin YouTube kan. Jadi itu dah panggil recorded. Masa tu tak boleh lagi nak bertanya soalan. Betul. Kan, kerana kami tak ada lagi kat situ. Jadi bila live ni kita boleh berinteraksi. Kalau dari saya lah, sebagai seorang pengajar untuk diploma di sini, cabaran-cabaran sama ada dia tu face to face ke secara online ke, saya rasa memang tak lari. Tetapi dalam tahun 2020 ni saya boleh katakan cabaran dia lebih besar berbanding dengan pengajaran secara face to face lah, di mana pembelajaran kita ni secara atas talian. Bila atas talian ni akan timbul macam-macam isu, macam-macam problems dia. Terutamanya dari segi kawalan persekitaran pelajar tu sendiri. Maksudnya di sini adalah di mana keberadaan pelajar tu, sama ada dia sesuai tak untuk mengadakan pembelajaran secara online di tempat yang dia tengah diami. Kalau di tempat dia tu rumah dia selesa, kalau kawasan persekitaran dia tu environment dia selesa, so dia boleh go through lah dengan dengan kelas online tu. Cabaran yang saya yang kedua tu adalah dari segi saya punya masa. Masa di sini adalah boleh dikatakan bila online ni kita punya masa pensyarah tu dah jadi 24 hours akan berengage dengan student. Jadi kita kita akan kurang bonding bersama dengan family kita, dengan for sure pada yang dah kahwin ke, pada yang dah berfamily, dia akan kurang bonding dengan family. Jadi banyak cabaran kita nampaknya. Jadi mungkin cabaran yang paling besar sekali ialah bila kita beronline kan, belajar PDP online ni, maka kita kena boleh akses kepada online tersebut kan. Jadi tadi pun saya tengok di sekolah-sekolah pun sama masalah dia, di mana ada pelajar-pelajar kita yang tidak dapat akses dengan online dengan baik. Mungkin pertama sekali sebabnya dari internet kan, satunya internet slow kan. Betul. Dia memang okey semua dah, laptop okey, phone okey, data pun okey, tapi tiba-tiba line pula kawasan tu slow. Jadi tak boleh juga nak menyempurnakan. Yang kedua ada masalah segi device. Device dia dari segi tak clear dan sebagainya, dan ada juga masalah dari segi peranti lain-lain sebagainya. Jadi ini pertama sekali. Jadi untuk yang ini saya nasihatkan kepada pelajar-pelajar, kalau ada masalah dari segi teknologi untuk akses kepada online ni, maka sangat penting untuk komunikasi dengan pensyarah. Kan, komunikasi bagi tahu pensyarah bahawa ada kengkangan dari segi teknologi, dan pensyarah akan cubalah bantu untuk mod pembelajaran yang lebih ringan bagi dia. Contohnya dia tak payah masuk live kan, sebab internet slow kan. Contohnya dia tak payah hantar video kan, sebab video slow. Jadi kita gantikan dengan bentuk-bentuk penilaian dan pembelajaran cara lain sedikit. Itu dari segi kengkangan dari segi teknologi. Macam saya dah lakukan live secara Zoom, secara Webex kan. Tetapi saya juga backup dengan saya punya pengajaran tu dengan voice note dekat WhatsApp ke dekat Telegram. So bermaksud sebab WhatsApp ni dia sangat dekat dengan student tau. WhatsApp, Telegram memang sangat dekat dengan student KTSC. So pengajaran tu memanglah jadi satu bukanlah bebanan, tetapi dia pensyarah tu kena double effort lah bagaimana untuk dia engage dengan student supaya pengajaran tu boleh deliver dengan baik. Saya mencampur sikit Jadi tadi Cik Hafiz ada sebut tentang dua medium komunikasi peer yang terkenal, iaitu WhatsApp dan Telegram. Kan, ini untuk peer komunikasi dan untuk group communication. Jadi saya ingat dalam sesi yang lepas pun ada pelajar tanya macam mana nak jadikan pembelajaran online ni seronok. Kan? Jadi ini sangat cabaran yang besar, kerana orang kata kalau tak seronok tak indah hidup ni. Betul. Jadi nak seronok. Lepas tu ada juga yang kata jangan seronok, kena banyak ronok. Sebab macam seronok ni satu je kan. Ini soalan saya untuk Sir Hafiz. Macam mana Sir nak bagi seronok kelas tu? Kalau mungkin seronok tu bukan datang daripada student, tapi mungkin daripada lecturer. Macam mana Sir? Okey. Terima kasih Cik Man. Saya rasa jawapan tu memang
soalan tu memang tengah saya nak jawab sekarang. Oh, okey, cantik. Pertama adalah you kena pastikan ataupun kedua-dua both side lah, pelajar dan pensyarah kena pastikan persekitaran you tu berada dalam kondisi yang terbaik. Okay, maksudnya di sini adalah you kena pilih tempat mana yang you nak buat pengajaran tu adalah tempat yang boleh catch up you punya PDP. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah interaksi secara interaktif. Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang pensyarah tersebut berinteraksi dengan student dan student berinteraksi dengan pensyarah tu. Okay, maksudnya di sini adalah walaupun di atas talian kita tidak bertemu muka secara depan-depan, tapi bagaimana pensyarah tersebut menimbulkan interaktif kepada pelajar. Okay, kalau macam saya mengaku ini pengakuan secara jujur di FB Live DSA ni. Saya mengaku yang interaktif yang saya buat di college ni adalah dari segi saya punya pemakaian. Pemakaian saya jaga supaya student-student tak sabar masuk kelas Hafiz. Nak tengok dia pakai baju warna apa hari ni. Dia pakai kasut warna apa hari ni. Okay, okay, kalau siapa-siapa yang mengenali saya, Hafiz Saleh ni, dia akan banyak komplain dah. Ada yang kata saya ni seni macam padang golf lah. Siap pakai vest lah, pakai tie lah, pakai tak panas ke se. Okay, tapi saya rasa itulah saya punya daya penarik untuk kekalkan student dengan saya. Okay, yang ketiga adalah latihan dan efektif yang menarik. Maksudnya di sini adalah walaupun kita tidak menggunakan buku lagi dah atas talian kan. So bagaimana pensyarah tu dia buat exercise, dia create the exercise tu supaya pelajar tu nak baca exercise tu, nak buat. Okay. Dan yang keempat adalah capaian teknologi yang maksimum lah. Okay, maksudnya adalah pelajar-pelajar, kalau pelajar-pelajar yang tengah ada dalam live ni, kalau ada masalah untuk berada di rumah, maksudnya rumah tu bising ke, rumah tu ada problem-problems yang you tak boleh buat kelas, yang mana berdekatan dengan college tu boleh datang college. Sebenarnya college tidak menghalang you untuk datang. Okay, tetapi pastikan you dapat keizinan daripada pihak DSA ke, daripada pihak akademik ke, ataupun pensyarah tu untuk you menggunakan facilities college. Okay, college kita ada wifi yang terbaik. Okay, ada wifi yang sangat laju, ada facilities yang baik. So you will gunakan. Okay, dan yang terakhir bagi saya lah, apa yang perlu ada dalam PDP online ni adalah sokongan daripada pihak IPT itu sendiri. Maksudnya adalah college dah sediakan facilities yang the best kepada student kena gunakan lah. Okay, tak ada isu untuk pelajar kekurangan facilities. Okay, sebenarnya tak ada isu. Okay, saya rasa Cik Man, saya rasa itu bagi saya lah 5 poin untuk menjadikan kelas tu menarik. Dan mungkin kalau Cik Man ada apa-apa nak tambah ke, Cik Isan ada apa-apa nak tambah ke? Okey, sikit Jadi pandai Cik Man ni tanya macam mana nak jadikan kelas menarik dari perspektif lecturer. Dia tanya saya dulu. Dia tahu dah sebab lecturer ni selalu kata kalau nak menarik awak lah kena buat menarik kan. Lecturer pulangkan balik pada pelajar. Jadi akhirnya pelajar juga yang perlu buat perubahan tapi Cik Api kata dari pihak pensyarah beliau telah membuat berbagai-bagai inisiatif untuk menjadikan kelas menarik, termasuklah pemakaian. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Si Hafiz Okay. Jadi untuk lainnya itulah sebab sebelum kita faham mengapa pembelajaran online ni jadi cabaran sampai timbul isu seronok dan sebagainya adalah kerana kita kena tengok realitinya. Jadi pertama kali online tak sama dengan face to face kan. Kita macam kita buat birthday. Buat birthday dalam rumah tak sama macam buat birthday kat luar rumah. Betul. Apatah lagi buat birthday sekarang ni buat birthday online. Nikah online pun ada Cik. Nikah online pun ada. Maksudnya adalah masing-masing dekat rumah dia, hanya rumah yang birthday boy, birthday girl tu saja ada kek. Jadi sambutan. Jadi berbeza. Jadi kita menghadapi realiti ni. Jadi sebagai seorang manusia, kita faham bahawa kita ni sangat-sangat sebenarnya berkehendak kan untuk bertemu, untuk bermesra. Sampai orang kata kalau jauh dekat-dekatkan, kalau dekat mesra-mesrakan kan. Maksudnya betapa pentingnya. So dalam suasana online ni, jadi maknanya saya nasihatkan kepada semua pihak agar untuk mengambil segala peluang-peluang untuk kita merapatkan walaupun kita online kan. Macam kalau contohnya lecturer buat live.
Kalau tak boleh masuk semua, masuklah sekejap. Kerana itulah masa live. Masa lain kita online je. Online maksudnya kita boleh tengok nota, boleh respon, tapi live ni maksud ni ialah same time tapi different place. Itu maksud live. Kan macam hari ni kan. Macam hari ni ada orang kata tak apa kita tengok FB kemudian. Tapi beza. Orang yang masuk hari ni macam kau tengok siapa yang masuk ni. Ada kami Black Rose, ada No Syamimi ada kan. Terima kasih semua tu kerana join kita punya live lepas tu apa lagi? Siapa lagi tu? Ada lagi Jufiza ada siapa ada kan. Jadi terima kasih yang live kerana yang berbeza. Orang yang join ni kerana menyedari pentingnya kita ni merapatkan hubungan kan. Jadi pelajar-pelajar, dan kalau tak boleh join live dan sebagainya tu sepatah kena WhatsApp kan, bagi tahu minta maaf saya tak boleh masuk kan, bagilah alasan jadi begitulah antaranya. Jadi kita pulangkan balik kepada sesi sembang-sembang yang lain. Silakan. Satu soalan, saya rasa ini pun daripada student juga, dan saya rasa soalan ni macam ini mungkin ditujukan untuk Cik Ihsan dengan Hafiz juga. Sebab kita tahu face to face dengan online satu medium dan platform yang berbeza. Jadi adakah kita punya assignment ke task ke sama, still sama ataupun ada perubahan? Macam kita tengok kalau face to face macam biasalah, tak ada apa pun yang kita nak ni, macam mana industri kehendak industri, maksudnya sebelum kita pergi latihan industri macam itulah assignment yang kita akan bagi. Tapi online ni macam mana? Sebab kita ada kekangan daripada segi kelas face to face, kita tak boleh nak belajar macam biasa. So macam mana lecturer ataupun bagi akademik deliver assignment ataupun task-task untuk student-student? Adakah sama macam face to face tu, still cara deliver dia still sama dalam online ataupun diubah serta-merta? Cik Man nak tanya siapa dulu? Cik Hafiz dah jawab. Saya tanya, saya jawab dulu kan. Soalan Cik Man tu dia berkaitan dengan bagi saya lah keberkesanan assessment yang di-deliver oleh pensyarah lah. Berkesan ke tak? Bagi saya adalah nak berkesan ke tak adalah bergantung kepada the quality of assessment tu sendiri yang student hasilkan. Macam saya nyatakan dalam point tadi tu, bagaimana pensyarah nak jadikan pembelajaran PDP tu menarik adalah bergantung kepada pensyarah tu. Lagi satu, bagi saya, macam saya dalam kelas saya dalam program yang lebih kepada technical, practical. Jadi assessment saya tu lebih banyak kepada pembikinan video, pembikinan cara-cara memasak, cara-cara table setting, cara-cara how to napkin folding dan sebagainya. Dari situ sebenarnya mengajar student untuk lebih bergerak ke arah teknologi. Daripada saya mengakulah, lagi satu saya mengaku ni, saya ni sangat no-op dengan teknologi. Saya sangat tak berapa tahu mengenai teknologi lah. Tapi bilanya ada PDP online ni, ada sokongan lecturer cakap gunalah Zoom, gunalah Webex, daripada akademik bagi link dan sepatutnya. Jadi saya dah makin expert ataupun mahir dalam Zoom, dalam Webex. Jadi pembelajaran sebenarnya tak ada isu pun PDP secara online ni ataupun PDP secara face to face ni berkesan ke tak. Bagi saya adalah bergantung kepada student tu sendiri. Kalau dari segi Cik Ihsan macam mana dari akademik? Terima kasih Japi betul lah. Jadi bila kita belajar ni saya ingat kita ada 3 aspek yang antaranya lah. Pertamanya ialah pengetahuan. Dalam menyampaikan pengetahuan ni saya ingat tak ada masalah Japi tak ada masalah kan. Mana kita boleh sampaikan, boleh bincang boleh pun buat pembentangan Jadi untuk pengetahuan base okey. Yang keduanya ialah bahagian teknikal. Teknikal ni jadi saya nampak teknikal ni mungkin yang berlakunya ialah mungkin lambat sikit lah. Contohnya orang yang belajar design kan. Kalau dulu dia masuk lab, kalau dia tak faham ke, dia tak clear ke, pensyarah boleh buat data sebelah, okey terangkan. Okey awak ni buat ni, klik ni, okey awak pindah sini. Jadi mana yang lebih cepat. Sekarang dalam online mungkin guidance tu kita beri boleh, tapi dia mungkin slow sikit lah kan, dan tak semua orang pelajar dia akan dapat perhatian yang sama kan. Kerana kita kekangan dari segi kejauhan, kita nak tunjuk dalam online, nak buat video conference sebagainya kan. Satu. Lepas tu ada pula kemudahan-kemudahan yang teknikal, macam kalau macam Cik Hafiz kan, yang katalah
kitchen, masak kan, masak atau restoran. Ini satu hal lagi. Jadi macam mana kita nak sampaikan kemahiran tersebut kan. Jadi pelajar sedangkan kemudahan tu pelajar tak ada kat rumah kan, contohnya nak masak kek kan, kena ada oven, ada mixer sebagainya kan. Jadi pelajar tak ada, pelajar adalah blender kat rumah tu kan. Jadi pensyarah akan cubalah tunjukkan demonstrasi yang masak tu yang dia boleh buat. Tapi pelajar yang terpaksa lah, yang dulunya boleh buat grup, boleh buat grup dekat dengan kemudahan kitchen kita ni, sekarang ni bila tak dapat datang ke kampus, mungkin pelajar terpaksa lah, maknanya buat jugalah dengan kakak dia ke kan, dengan mak dia ke kan. Blend, walaupun pakai blender lah juga. Maknanya kita sekurang-kurangnya prinsip pembuatan tu dia dapat. Tapi dari segi kualiti bahannya tak samalah. Jadi gitu, dan kita akan minta supaya direkodkanlah benda tu. Direkodkan dengan video. Dan tapi kelebihannya pelajar-pelajar ni bila belajar online ni akan banyak memvideokan, betul tak? Betul. Akan present online, akan buat role play online, akan buat projek online jadi sebenarnya pelajar-pelajar dah ada banyak video sekarang ni. Jadi video-video yang banyak ni saya nasihatkan jangan simpan dalam phone atau kongsi dalam Telegram saja. Tapi paling kurang share dalam Telegram ke, share Instagram ke, IG share dalam Facebook ke, dan mesti ada YouTube channel. Kan? Jadi letak je situ. Kan? Jadi sekurang-kurangnya kita tahu, tahun ni, tahun 2020 ni saya telah menghasilkan 300 video. Tak pernah lagi 300 video. Video masak ada, video buat kartun ada, video presentation ada, video jawab soalan ada kan. Letak je dalam YouTube channel tu. Jadi bila nak kerja nanti boleh tunjuk semua tu. Ini adalah portfolio sebenarnya. Betul. Jadi dalam kesukaran sebenarnya ada peluang-peluang kita boleh jadikan sebagai masa depan kita. Okey. Teruskan. Macam mana pula, ini untuk si Hafiz lah. Macam mana pula kalau ada student cakap okey, asyik video, lepas tu video lagi. Mungkin apa pendapat saya kalau mungkin ada student yang video ada lain tak? Okey, kalau berbalik kepada pembelajaran atas talian ni, memang kita tak lari dengan video live. Okey, macam sekarang pun saya nak menyampaikan saya punya PDP online pun secara live, pun secara video. Okey, macam semalam lah saya ada satu mesyuarat dengan Cik Ihsan sendiri untuk pembaharuan ataupun penambahbaikan bagi program DHC. Macam kita telah bincang Cik Ihsan kita banyakkan student-student tu belajar untuk buat video, cara-cara memasak, demonstrasi, di mana pensyarah tu sendiri yang start. Okay, contoh hari ni topik dia adalah berkaitan dengan cupcake. So pensyarah yang akan demonstrate daripada A sampai ke Z. Apa bahan-bahan dia, berapa kaedah-kaedah dia, apa yang terjadi kalau tepung terlebih contoh, apa yang terjadi kalau yeast terlebih contohnya. Okay, daripada situ sebenarnya pensyarah tu dah deliver pun dia punya pengajaran. Okay, pensyarah dah jalankan dah dia punya tugas untuk membantu student faham tentang topik tersebut secara live. Okay, kita tak boleh larilah dengan apa yang dah kerajaan putuskan. Okay, sebab dengan pandemik yang tengah meningkat ni kan. Jadi pembelajaran secara video, secara live ni bagi saya pun berkesan, pun sangat efektif berbanding kita gunakan traditional punya method. Menghadap buku, kalau kita menghadap lebih daripada setengah jam pun you dah mengantuk. Berbanding you buat video, atraktif, ada angin-angin sepoi bahasa masuk dalam video you tu pun akan jadikan video tu lebih berkualiti ataupun lebih atraktif untuk orang tengok. Dan secara tak langsung mengajar pelajar tu sendiri untuk bertanggungjawab. Tanggungjawab untuk masuk kelas pada pukul 10.30 pagi contoh. Okay, saya baru habis kelas dengan DHC 4C tadi. Saya buat pengajaran secara live juga, secara video juga. Okay, jadi mengajar kepada pelajar tersebut untuk 10.30 pagi mesti masuk live saya. Maksudnya tanggungjawab student tu akan capai, insya-Allah akan capai maksimum berbanding kalau datang kelas. Okay, tak ada isu untuk PDP online ni tak berkesan. Okay, kalau Cik Ihsan macam mana Cik Ihsan?
Terima kasih. Syamimi kata rindu juga kan. Jadi Azim kata nice. Okay. Jadi memang kalau rindu memang kena buat video. Video tadi. Dalam media sosial kita faham bahawa kita ada banyak konten kan. Jadi konten yang biasa sekali ialah teks lah. Jadi mula dengan Facebook. Lepas tu kita ada konten gambar. Gambar ni dipelopori oleh Instagram kan. Lepas tu comes video kan. Jadi video ni kira top content dah dalam media kan. Jadi maknanya that's why kalau kata video memang itulah dunia sekarang ni kan. Maknanya dalam kita tengok Astro Awani ke mana-mana pun kan. Hari tu ada Nahas sebagainya. Dia orang terus pergi ke tempat kejadian dan buat siaran langsung dari sana. So video lagi kan. Cuma video ni kita kena check balik. Video ni bukan setakat rakaman. Dia ialah juga pengeditan. Editing video kan. Dan saya nampak pelajar-pelajar kita ni memang bagus dari segi video ni. Ada buat pakai InShot, Viva Video, tangan masa okey. Dan ada yang paling senang buat pakai TikTok terus. Kan TikTok ni dia boleh ambil video terus edit terus kan. Tapi simple video lah. Kalau untuk video yang panjang dan lebih informatif, maknanya dia kena juga balik kepada video editor yang lain. Kan. Jadi untuk video ni kita dah boleh buat. Tapi jangan berpuas hati dengan kualiti tu. Kerana memang video ni ialah memang penting sangat kan. Jadi teruskan lagi dengan teknik-teknik video dan sampai kita boleh menghasilkan video-video yang baik untuk kita menyampaikan mesej kan. Lepas tu video ni pun boleh dikompres dan sebagainya supaya taklah besar sangat dia punya file dia kan. Jadi semua teknologi ini memang penting. Jadi dan interview sekarang ni pun ada orang minta apa dia hantarkan profile dalam bentuk video. Kan dia tak minta resume tu kadang-kadang tak minta dah. Minta resume pun sebagai syarat tapi minta video. Jadi kita kena buat video, edit video dan hantarkan kepada interviewer. Jadi maknanya video ni walau macam mana pun itulah sebenarnya kemahiran yang sangat penting ni zaman mutakhir ni. Tak ada kemahiran pun dalam video tapi macam Cik Ihsan sini cakap, Safi sini cakap video daripada mana-mana pun kita dah boleh buat sekarang. Macam tadi saya cakap, Cik Ihsan dah cakap InShot ke, video ke, tak kisah mana-mana. And TikTok sendiri pun boleh edit. So TikTok ni bukan korang tengok yang ke arah yang macam mana korang tahulah. Bukan ke arah tu je. So kalau nak buat video, nak hantar assignment pakai TikTok pun dah boleh sekarang. Edit pun kadang dah mengalahkan apps video yang ada. So semua kira aplikasi kita boleh pakai. Saya tambah sikit lah Untuk yang PDP ni pun sebenarnya kita berbalik kepada konsep OBE Cik Ihsan OBE ni bermaksudnya adalah menjadikan pensyarah tu sebagai central, pusat untuk pertanyaan. Okay, maksudnya di sini adalah pelajar tu sendiri kalau dia nak mendalami sesuatu topik tu dia kena research dahulu ataupun cari point-point tu dulu. Kemudian sekiranya tak faham baru berbalik kepada lecturer tu, pensyarah tu. Dan pensyarah tu fungsinya ada sebagai central untuk menjawab apa yang pelajar tu tak faham. Betul tak Cik Ihsan? Betul, tepat sekali Hafiz. Saya nak berinteraksi sekejap dengan peserta-peserta kita yang online ni. Antaranya Fiza Pijol, Shani Sapawe, Aiman Faris ada, Azim ada kan. Jadi semua yang menonton kita ucapkan terima kasih dan juga jangan lupa untuk komen juga komen. Sebab kita kadang kita tak nampak share, kita tak nampak siapa yang siapa yang live kan, tapi bila komen nama akan muncul. Jadi tinggalkan nama anda. Orang kata harimau mati meninggalkan bukan matilah tadi. Harimau hidup. Harimau hidup meninggalkan belang. So manusia hidup meninggalkan nama kan. Jadi bolehlah share apa-apa situ. Sebut tahniah pun tak apa, terima kasih pun tak apa, komen lagi bagus. Okey, balik. Saya nak tahu student ada cabaran sendiri tau. Student ada cabaran dari segi line, dari segi data. Lepas tu dengan kawasan tempat tinggal kita yang kadang tak mengizinkan untuk kita masuk kelas ke, dan kita tak ada satu macam equipment ke ataupun macam lagi yang teknikal. So nak buat kerja-kerja susah. Itu cabaran student. Macam mana pula cabaran pensyarah sendiri untuk jalankan kelas tu dan bagi semua task semua, cabaran pensyarah sendiri lah. Okay. Kalau dari sudut saya sebagai pensyarah, memang sepenuhnya saya akan menggunakan facilities college. Okay, sebab pensyarah walaupun pembelajaran ini atas talian, pensyarah still kena datang kerja,
still kena datang college, jalankan tanggungjawab, jalankan amanat dia untuk sampaikan ilmu kepada pada pelajar. Okay, memang kalau tengah waktu bekerja, saya akan menggunakan facilities college lah, dari segi wifi, dari segi komputer, dari segi bahan-bahan rujukan boleh dapatkan di library dan sebagainya. Tapi kalau di rumah, memang saya akan menggunakan wifi yang memang sedia ada di rumah. Okay, maksudnya kat rumah memang dah ada wifi, jadi saya gunakanlah untuk buat kelas tersebut. Dan ada kalanya kelas tu walaupun dah dijalankan pada waktu pagi, tetapi di request oleh pelajar untuk jalankan semula pada waktu petang. Jadi saya follow the student punya kehendak tersebut. Sebab kita faham juga ada pelajar kita yang mungkin bermasalah dari segi keuangan, ada yang bekerja dan sebagainya. Jadi bagi saya nak jadikan student tersebut lebih berilmu, lebih pandai, kita kena double effort. Kita sebagai pensyarah lah, sebagai pengajar, doublekan effort you untuk deliver point kepada student tu. Cik Man? Lagi satu, okay, kalau kita tengok kalau ada student yang ada masalah line, data, okay, yang tu kita faham mungkin pensyarah akan ada satu masa yang lain ataupun kita akan mungkin ulang balik kepada pelajar tu. Macam mana, apa pendapat saya pula dan pendapat Cik Ihsan juga tentang pelajar yang belajar sambil tu dia bekerja. Apa pendapat Cik Ihsan yang saya Hafiz? Mungkin Cik Ihsan jawab dululah. Bekerja ni lagilah menambahkan cabaran pembelajaran kan. Betul. Jadi yang bekerja ni dimaklumkan ada pelajar yang memang tak boleh nak live kerana bukan masalah internet ataupun masalah dari segi teknologi, tapi kerana dia bekerja pada masa tu. Memang tak boleh nak live kan. Jadi nak bincang pun kadang-kadang masa tak boleh bincang juga pasal masa tu dia bekerja kan. Jadi pelajar ni terpaksalah berhubung dengan pensyarah kan. Okay. Berhubung dengan pensyarah untuk bincang lah macam mana dia nak meneruskan penerimaan tu dalam kengkangan yang ada tu. Jadi mungkin pensyarah tu boleh bagi video, mungkin pensyarah tu boleh bagi bahan-bahan, soalan yang dijawab lah masa-masa yang dia free tu. Malam ataupun pagi dia free tu, dia akan jawab benda tu, dia akan respon. InsyaAllah boleh juga kan. Jadi kita permudahkan lah. So saya sambung lah. Untuk yang soalan Cik Iman tadi tu, macam saya jugalah, saya menjalankan PDP tu 2 kali. Macam saya cakap lah 2 kali, dan bagi pelajar-pelajar saya yang bekerja, saya tak halang. Sebab kita tidak tahu dia punya pelajar tu punya background, kesusahan, kepayahan dia. Okay, tetapi apa yang saya tegaskan adalah semua tutorial saya, semua exercise saya, you kena hantar. Pelajar tu kena hantar. Okay, macam saya menggunakan medium Google Classroom sebagai yang basic. Jadi pelajar-pelajar walaupun dia tak join dalam live, tetapi dia kena juga hantar tugasan-tugasan yang diberikan oleh saya. Okay, dan tugasan tu saya akan record dia sebagai attendance lah. Okay, walaupun pembelajaran tu bagaimana pelajar tu nak dapatkan apa yang disampaikan dalam kelas berdasarkan kepada apa yang saya dah share dalam grup Telegram ke, grup WhatsApp dan sebagainya. Dalam Facebook ni, Facebook punya komen ni ada kita punya pensyarah kita. Sir Azim. Minggu lepas dia ada. So minggu ni dia mungkin dia kacau Sir Hafiz. Dia cakap kat sini, okay, alang-alang lecturer dah record dan buat live class, apa kata college kat video tu dan share dalam IG, FB dan YouTube. Ilmu berkembang kepada komuniti. Boleh promote college juga ke macam mana? Okay, Cik Ihsan minat benda-benda macam ni. Okay, di samping tu saya nak bagi tahu bagi yang tak ada FB, sebab ada tanya kalau tak ada FB macam mana. Okay, so jangan risau, kita punya penerbit broadcast akan upload live ni dalam YouTube DSA sehari atau 2 hari untuk kita upload masa dia. So kalau siapa yang tak sempat tengok live ni, mungkin ada benda yang korang tak tahu lagi ataupun korang nak tahu dan tak faham ke apa, boleh tengok dekat kita punya YouTube. Dan macam Sir Azim cakap ni, so nanti insyaAllah kita akan share juga dalam IG. Kita akan share dekat semua platform digital yang ada untuk semua student dapat tengok. Itulah dia. So Sir Hafiz, ada apa-apa lagi? Tak ada. Ada apa-apa soalan yang boleh dijawab? Soalan. Okay, sekejap saya cari. Ni tadi saya tengok ada yang cakap pasal Quizizz, Kahoot. Adakah Sir Hafiz pun menggunakan Quizizz dan Kahoot?
Okey, itu pun salah satu medium pembelajaran yang interaktif. Macam saya nyatakan tadilah, bagaimana pensyarah tu interact dengan student dengan menggunakan kaedah yang interaktif. Okay, macam saya memang menggunakan assessment saya terbahagi kepada ada test, ada quiz. Jadi semua assessment tu memang saya jalankan dalam Quizizz dan Kahoot. Okay, dalam Kahoot, dalam apps tu kita boleh explore secara details dia punya atraktif dia apa content dia yang boleh attract student untuk join, untuk buat exercise dalam tu. Kalau pada saya, kalau macam saya yang pernah yang sekarang pun masih gunakan lagi Kahoot. Dan mungkin ada certain yang gunakan Quizizz. Ini pada saya lah, mungkin pendapat student lain, kawan-kawan lain mungkin diorang biasa guna Kahoot even online. Tapi pada saya, kalau Kahoot tu kita kita tahu Kahoot tu memang secara online. Tapi kalau dia punya suasana tu dalam kelas, itu yang paling seronok lah. Sebab setakat ni yang saya pernah join Kahoot, bila masuk dalam aplikasi tu, jawab soalan, kita berlumba-lumba. Macam kat komen ni pun, kita punya senior pun cakap, bila dah ada timing tu dia terkejar-kejar nak jawab. Tapi bila seronok dia bila dalam kelas. Bila dalam kelas memang seronok lah. Masing-masing terkejar-kejar nak jawab. Lepas tu bila kita tengok kita punya ranking siapa yang first. And bila dalam online ni, bagi saya benda tu ada juga, cuma dia punya vibe dia tak sama lah. Tapi mungkin orang lain samalah kot. Kalau berbalik kepada soalan senior tadi okay, dia kata terkejar-kejar, sebenarnya tu berbalik-balik kepada tanggungjawab awak. Kalau tanggungjawab awak sebagai seorang pelajar dah dinyatakan jadual kelas pukul 10.30 pagi sehingga pukul 11 contoh. Okay, maksudnya tanggungjawab setengah jam tu adalah tanggungjawab you untuk berada dalam kelas. Even though you tak ada berada dalam live ke, dalam apa ke, you ada tanggungjawab untuk follow apa yang sedang berlaku dalam kelas tu. Okay? Kalau dalam kelas saya, memang saya akan pantau dan sentiasa akan tanya. Walaupun bukan berkaitan dengan PDP, saya akan tanya, korang tengah buat apa? Maksudnya saya tahu diorang tu still lagi alive dan still lagi ada dalam grup tu. Sekarang ni kita dah ada satu aplikasi baru, yang mana kalau untuk online ni kita nak hantar assignment dalam Google Classroom. Adakah Hafiz menggunakan kira macam Google Classroom tu guna sepenuhnya? Maksudnya semua assignment memang hantar dalam tu, video ke gambar ke words ke apa, semua dalam tu, ataupun ada lagi yang lain? Okay. Kalau PDP saya, kalau soalan tu memang untuk semester di atas PDP online ni, memang saya akan menggunakan Google Classroom lah. Yang paling basic, yang paling simple, yang paling mudah untuk pelajar-pelajar faham dari segi macam mana nak hantar, okay, macam mana nak komen, macam mana nak dapatkan notes. Memang saya akan weekly upload tutorial, upload notes, upload video. Okay, pembelajaran saya dalam Google Classroom ni lebih kepada video. Maksudnya adalah saya buat satu video berkaitan dengan topik-topik tersebut, ataupun saya dapatkan reference daripada YouTube dan ataupun daripada mungkin kawan-kawan saya yang berada di IPT lain. Saya dapatkan video tersebut dan saya share kepada saya punya student. Jadi pembelajaran GC tu jadi lebih interaktif. Dia jadi lebih minat, pelajar tu minat untuk mendalami apa tu GC. Okay, macam saya cakap lah, saya tak reti pun sebenarnya pasal GC ni. Tapi bila ada sokongan daripada bahagian akademik, daripada lecturer tu sendiri, daripada IPT tu sendiri, okay, IPT, KTSC mesti kena hantar kod GC kepada bahagian akademik untuk dipantau apa yang sedang berlaku dalam semester tersebut. Betul tak Cik Ihsan? Kita ada hantar kod kan? Jadi sebenarnya dalam penghantaran kod tu, bahagian akademik sendiri boleh tahu apa yang pensyarah tengah lakukan dengan student tu sendiri. Okay, ni satu soalan yang saya macam tak tahu saya nak tanya tak, saya tak kira lah. Cuba mas ni? Soalan ni untuk Syafiq dan Cik Ihsan juga. Okay, Cik Ihsan berjawab dulu. Apa pendapat Cik Ihsan lah? Okay, kalau kita tengok sekarang ni kelas semua online, pendapat Cik Ihsan pasal student yang masuk kelas tapi dia tutup mic, dia tutup kamera, sampaikan bukan pensyarah sendiri. Kawan-kawan sendiri pun tak tahu dia ada dalam ni. Apa pendapat Cik Ihsan? Memang yang dia masuk, memang every time kelas semua dia masuk, tapi dia tutup semua. Dia tanya pun tak jawab, tahu-tahu habis kelas dia keluar.
Dia tutup pun lagi, dia tidur tu lagi satu masalah tu. Okey. Mencabar ni. Mencabar. Okay, tak apa. Tadi saya ingat ni bagi Hafiz pasal dia pernah hadapi suasana tu. Jadi saya ambil nanti sikit masa sikit, saya nanti ujung ni saya akan sikit je point sikit lagi saya nak share akhirnya. Tapi ingat saya akan gabung sekali point ni lah. Jadi untuk yang ni ingat macam mana Sir Hafiz menghadapi ni kes pelajar yang seperti ini. Okay, secara dalam semester ni memang saya akan menggunakan live Zoom untuk pembelajaran secara live lah. Dan semua penghantaran assessment ke notes memang di dalam Google Classroom. Okay, bagi menjawab soalan Cik Iman yang menghadapi, mungkin kawan-kawan dia menghadapi masalah dari segi attitude, okay, dari segi tanggungjawab pelajar tu sendiri untuk follow the class. Dia tengah live, lecturer tengah live tapi dia tutup mic, tak buka kamera, dia tidur. Okay, bagaimana saya menangani isu itu tersebut adalah saya akan tengok kepada dia punya participate tu memanglah dia ada dalam tu. Okay, tetapi saya akan buat re-effort balik saya punya kelas tu dengan dalam WhatsApp. Saya percaya student KTSC ni saya percaya student KTSC ni dia sangat alive, dia sangat aktif dalam WhatsApp. Walaupun dalam live Zoom dia tak hidup, bukan dia tak hidup, dia mati tapi dia tidur ke, tetapi bila kita utarakan soalan, utarakan notes dalam 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 WhatsApp dan Telegram, dia akan muncul. Dia akan tanya, "Sir, tadi tak buat kelas ke?" So saya akan tahulah, awak tak masuk kelas tadi So saya akan berbalik kepada soalan tu kepada dia. So soalan tu bukan soalan, jawapan tu sebenarnya adalah pada diri pelajar tu sendiri, attitude pelajar tu sendiri. Untuk persediaan untuk student yang akan pergi intern macam mana? Ini mungkin Cik Sam pun boleh jawab. Persediaan student, sebab kita tahu untuk norma baru sekarang memang susah sangat. Lagi-lagi pelajar intern. Yang kami yang dah semester keempat ni pun jadi risau macam mana nak intern nanti. Mungkin Cik Sam boleh. Okey, intern Intern kita maklumkan pada SEM ni, yang intern November kan, memang kebanyakannya yang terpaksa dilewatkan ataupun mungkin tangguh lah sebabnya tiba-tiba je close down hotel close, tadika close menyebabkan mereka tak boleh lagi nak intern. Jadi kemungkinan tahun depan kalau dia okey balik, dia terus sambung lah, tak boleh tunggu tahun depan. Mana bila dah suasana dah okey, terus sambung intern. Jadi kita harap pandemik ni by pertengahan tahun depan tu kita harap mungkin lebih teratur, dah bolehlah teruskan intern macam biasa. Kalau tak memang kita terpaksa tangguh lah sikit. Tapi kalau suasana lebih kritikal, kemungkinan kita terpaksa lah memikirkan cara-cara lain untuk pemudahkan intern tu. Termasuklah macam dulu hotel catering kan. Kita pernah benarkan pelajar untuk intern di kedai makan pun okey. Sebab nak pergi hotel tak boleh. Yang di hotel, kedai makan dia menyebabkan serving food tak apalah. Yang penting dia tulis pengalaman dia gunakan prinsip-prinsip pengajaran okey. Sebenarnya kalau dari program di HSC tu sendiri, pelajar jangan limited dia punya idea ataupun dia punya pemahaman tu bila ambil di HSC je akan intern dekat hotel, akan intern kat resort. Tidak bagi saya tidak. You guys boleh pergi ke hospital sekalipun, fast food sekalipun, airline sekalipun, yang mana adanya tempat orang makan kat situ you boleh intern. So macam sekarang kan, macam tengah pandemik COVID-19 yang tengah tingkat meningkat ni, hotel banyak tutup, airline banyak tutup. Jadi food service tu berkurangan. Tetapi peningkatan kedai makan, fast food dia sangat tinggi. Okay, ada orang yang buat drive-thru lah, buat COD lah, apa benda semua. So you guys boleh involve diri you tu dalam industri tersebut untuk buat intern tu sendiri. Mana ada tempat makan, tu tempat you boleh intern. Macam yang saya pernah cakap dalam hari masa belajar sebelum ni lah. Kita ambil program yang kita belajar, diploma yang kita belajar, tapi kita jangan hadkan kita punya cabang program tu sendiri. Maksudnya macam Sir Hafiz ni cakap, kalau hotel tak masuk kita pergi hotel, kita pergi ni, tapi kita cuba cari lagi yang berkaitan dengan apa yang kita belajar. Sebab dengan waktu yang sekarang ni memang kita tak boleh nak pergi terlalu jauh. Nak kadang yelah, kalau tempat tu dah kawasan yang tak mengizinkan lagi susah. Dan apa yang saya baru dapat info tadi pun, saya dengar diploma pendidikan kanak-kanak DIPAK itu pun terpaksa ditangguhkan untuk student-student yang intern. Dan kalau dapat pun silap saya 2 orang yang dapat pergi intern, yang lain terpaksa tangguh tahun depan. So yang itu pun kita tengok DIPAK ni, kita tahu kos yang ramai student.
tiap-tiap tahun berapa ramai student. Lepas tu dah ditangguhkan semua, 2 orang je dapat. Itu pun kami dah rasa takut, apatah lagi kami nanti yang nak pergi intern. So agak susah lah. Susah kita tak tahu apa yang kita akan hadapi nanti. So rasa, mungkin untuk last kesimpulan daripada, mungkin ada kata-kata akhir ataupun kesimpulan daripada Safi dan Cik Ihsan sendiri. Okay, saya tutup dulu kesimpulan dari perspektif seorang pengajar ataupun pensyarah. Okay, jangan kepada semua pelajar-pelajar kolej teknologi antarabangsa Cybernetic, sama ada yang tengah join live ke, sama ada yang berada di sini ke, sama ada yang di mana-mana sekalipun, jangan hadkan ataupun jadikan alasan PDP online ni sebagai satu attitude you untuk malas. Okay, attitude you untuk malas menyertai kelas tersebut. Okay, sebenarnya pensyarah ni dah buat macam-macam cara untuk attract you untuk involve dalam kelas kami ni, kelas pensyarah ni lah. Jadi jangan malas dan jangan lari daripada tanggungjawab you untuk selagi mana you bergelar seorang pelajar. Okay, so bagi saya 2 je point penting untuk you jadi pelajar yang berjaya. You pikul tanggungjawab dan yang kedua adalah you ada positive attitude. You pegang pada 2 point tu, insya-Allah you akan berjaya in future. Insya-Allah you akan laris di pasaran macam saya. Terima kasih ya pihak program. Jadi saya ucap terima kasih kerana berikan ruang kepada saya untuk bersama dalam program Sembang Santai ini. Jadi program ini kita namakan Sembang Santai. Jadi kita tak mampu untuk berikan solution kepada semua permasalahan yang berlaku. Tapi ideanya ialah dengan segala macam masalah dalam hidup kita ni kan. Jadi antara solutionnya ialah bukan solution itu sendiri, tapi ialah kita mampu berkomunikasi. Kan, bila kita mampu berkomunikasi, sebenarnya kita sudah pun merungkaikan banyak masalah yang berlaku. Jadi pada hari ini kita bukan bagi solution, tapi bila kita sembang-sembang ni, kita berkomunikasi ni, sebenarnya kita membuka ruang kepada banyak pemikiran-pemikiran kita untuk kita memikirkan, untuk kita menjiwai, untuk mencari penyelesaian dan sebagainya. Jadi as far as kita communicate, maka kita sebenarnya menyelesaikan banyak masalah. Jadi dalam PDP online ni pun antara masalah lecturer ialah bila nak kontrol pelajar dari segi attendance. Kan, yang dari segi kalau masuk kelas senang kan, kita boleh bilang pelajar kan, boleh bilang assignment, tapi bila online ni susah. That's why communication is very very important. Jadi pada pelajar-pelajar yang ada kengkangan tu, saya nak haraplah agar dapatlah tag pensyarah ringkas je. Cik minta maaf saya ada hal tak masuk kan. Jadi supaya pensyarah dapat mudah mengira. Kalau pensyarah pula nak follow up, nak tanya khabar, jadi menyebabkan masa kita tu banyak yang terbuang kerana untuk follow up sebagainya. Jadi kita banyakkan komunikasi dan banyakkan aktiviti-aktiviti secara bersama dalam grup dan sebagainya. Okey, sekian, terima kasih kepada semua pihak. So itu saja untuk minggu ni. Kita dah pun dapat sedikit perkongsian daripada Safi dan Cik Ihsan berkenaan cabaran PDP ni. So apa pun cabaran masa PDP online ni, tak kisah daripada lecturer sendiri, daripada pihak akademik ataupun pelajar, semuanya sebenarnya benda tu tak jadi satu masalah. Tapi kalau kita cuba biasakan dalam keadaan yang baru ni, insya-Allah kita boleh. Dan untuk pelajar sendiri dan saya sendiri, macam Safi cakap, masalah untuk online bergantung pada kita sendiri. Kalau untuk pembelajaran, untuk daripada segi data atau apa, itu memang kita tak dapat nak dapat selesaikan. Kadang dah ada data pun line pula tak ada, itu masalah. Dah ada line pun tempat pula tak kena, itu bukan masalah yang kita nak benda tu jadi. Tapi semuanya dah pun terjawab tadi. Dan mungkin kalau sesiapa ada persoalan yang tak dijawab atau ada apa-apa yang ingin dikongsi, boleh je komen kat mana-mana. Kita pun nanti kita akan post dekat YouTube, dan insyaAllah kita akan post dekat IG macam Sazim cakap tadi. So itu saja daripada kami. Kita jumpa minggu depan untuk Sembang Santai. Minggu seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.